Bismillahirrahmanirrahim. Unashidukum bil ahdil ladzi akhadhahu alaikum Sulaiman an takhruju wa tarhalu min baitina. Unashidukumullah an takhruju wa la tu'zu ahada wa tarhalu min baitina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam-malam. Jutaan terima kasih kepada anda semua kerana sudi hadir ke dalam channel Lang Putih 88. Juga jutaan terima kasih diucapkan kepada yang dah menekan butang subscribe, like, share dan komen. Kepada yang belum lagi menekan butang subscribe, anda bolehlah berbuat demikian kerana ini akan membuatkan saya lebih bersemangat untuk menceritakan tentang kisah-kisah mistik, misteri ataupun seram. Dan kepada sesiapa yang nak berkongsi cerita, ya, anda bolehlah ke ruangan description dan tekan link yang disediakan lah. Semoga dengan sokongan ini sahabat-sahabat sekalian dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur. Seperti mana yang kita tahu, bulan puasa ni tinggal tak berapa hari je lagi. Bermakna hari raya Aidilfitri akan menjelang tiba. Dan ada yang dah merancang untuk pulang ke kampung halaman, dan ada yang dah memulakan perjalanan pulang ke kampung halaman. Dan berkaitan pada siri jalan seram pada malam ni, saya nak menceritakan lagi dua buah jalan yang dikatakan seram di Malaysia lah. So tanpa membuang masa lebih lama lagi, jom kita dengarkan siri pada malam ni. Lebuh Raya Gurun yang terletak di Kedah daripada Sungai Petani menghala ke Alor Start lah, akan jumpa lepas Sungai Petani tu akan jumpa Gurun, kawasan Gurun. Dan kerap kali lebuh raya ni dikaitkan dengan gangguan wanita yang memakai kebaya berwarna merah. Kelibat wanita ni dikatakan muncul di tepi lebuh raya sebelum melintas di hadapan kenderaan secara tiba-tiba. Bagi pemandu yang terkejut dan ketakutan, dia akan mengelak, dan ini akan menyebabkan kemalangan lah. Dan dikatakan juga banyak kemalangan yang berlaku di kawasan ni selepas ternampak ataupun terlihat kelibat perempuan berkebaya merah ni. Dikisahkan ada satu keluarga cikgu bahasa Arab yang baru balik dari bercuti di Cameron Highland lah. Dikatakan apabila mereka masuk ke highway Gurun, anak saudara dia yang berusia 2 tahun menangis tak berhenti-henti lah. Puas juga lah ahli keluarga mereka duk pujuk kan. Tapi budak ni ataupun kanak-kanak tersebut tak mau diam. Lepas tu kereta mereka tiba-tiba jadi berat lah. Dan cikgu tu ambil keputusan untuk berhenti di kawasan R&R Gurun. Dan sementara duk buat pemeriksaan tu, isteri cikgu tu sempat lah duk selfie sekeping gambar kan, sekeping 2 gambar. Dan dalam gambar tersebut kelihatan seorang wanita berkebaya merah. Mengikut penduduk tempatan, wanita berkebaya merah tersebut wujud di sekitar situ untuk ganggu pengguna lebuh raya, dan ada yang menyebabkan kemalangan lah akibat daripada mengelak wanita berkebaya merah tersebut. Sebut saja terowong menora, sudah pasti ramai di kalangan pemandu kenderaan yang tahu tahap keangkeran terowong ni lah. Terowong yang sepanjang 800 meter ni dapat memendekkan perjalanan dari utara ke selatan sejauh
30 km. Ia juga sebahagian daripada lebuh raya utara selatan antara Plaza Tol Ipoh dengan Plaza Tol Kuala Kangsar. Ia dirasmikan oleh Sultan Perak pada ketika itu, iaitu Duli Yang Maha Mulia Sultan Paduka Seri Sultan Azlan Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Ghafarullah Ushah pada 24 September 1987. Namun lebuh raya ni digunakan sejak 31 Ogos 1986 sempena sambutan ulang tahun kemerdekaan pada tahun tersebut. Apabila kita melalui terowong ni, secara tak langsung ataupun secara automatiknya kita akan membayangkan kisah-kisah seram yang menghantui kawasan ni, antaranya penampakan Pontianak, ditumpangi pocong, penunggang motosikal tanpa kepala dan pelbagai lagi entiti yang dikaitkan di tempat ni lah. Hampir setiap tahun banyak kemalangan yang berlaku di kawasan ini. Jadi tak heranlah kalau jalan ni diberi nama Jajaran Maut. Ada satu kisah yang diceritakan oleh kenalan saya yang berlaku kepada diri dia, dan pada malam kejadian dia daripada Kedah nak ke Kuala Lumpur. Apabila melalui kawasan berkenaan pada jam lebih kurang 3 pagi, ketika dia nak mendaki terowong berkenaan, dia ternampak satu kelibat berwarna putih seperti sehelai kain sedang terbang melintasi pintu masuk terowong berkenaan. Pada mulanya beliau agak terkejutlah, namun dapat mengawal kenderaan dia lah. Semasa di dalam terowong, dia mendengar deruman enjin kereta seperti kereta tu yang sedang bergerak laju dengan secara tiba-tiba. Dan apabila beliau melihat cermin sisi, dia ternampak sebuah kereta sedang menghampirinya dengan laju, memberi high beam. Duk bagi high beam dekat dia banyak kali lah. Lepas kereta tu potong dia dan memintas dia, kereta tu terus duk pecut laju. Dan dari jauh, kenalan saya ni dia nampak kereta tu melepasi selekoh yang pertama dengan kelajuan yang tinggi, dan akhirnya kereta tu terbalik. Dan dari jauh beliau nampak satu kelibat putih seakan-akan Pontianak sedang duduk di atas signboard yang berada di kiri jalan. So, sejauh mana kisah yang berlaku di sekitar terowong Menora ni, saya pun tak dapat pastikan. Hanya orang yang mengalaminya sahaja yang tahulah. Okey, yang boleh mengesahkan. Dan tentang kawasan terowong Menora ni juga saya ada kisahkan, saya ada ceritakan tentang pengalaman saya berjumpa dengan ternampaklah sekumpulan bunian ketika saya sedang berehat di sekitar terowong Menora. Anda boleh pergi ke video yang sebelum ni yang bertajuk Bunian Tunjuk Arah. Korang boleh tengok dekat video tu kan, pengalaman saya ketika berada di terowong Menora. Lebuh raya ni dikatakan misteri bermula daripada persimpangan Susu Keluar Pedas Linggi hinggalah ke persimpangan Susu Keluar Simpang 4 Melaka. Terdapat banyak kisah-kisah seram yang dilaporkan di kawasan ini. Penampakan entiti ataupun lembaga yang melintas, penampakan lelaki tua berbasikal, penampakan sebuah kereta yang remok truk sedang bergerak dan tiada pemandu, dan bermacam-macam lagi kisah seram yang berlaku di kawasan ini. Ada satu kisah yang agak baru dan hangat diperkatakan. Ia tentang penampakan satu sosok putih sedang bertenggek di atas pembahagi jalan dalam suasana persekitaran yang gelap. Tak pasti apa yang sedang bertenggek dekat tepi tu, tapi nampak jelas dengan mata kepala sendiri, kata Awis Karni Zulkifli yang berkongsi satu rakaman dashcam miliknya ketika melalui kawasan berkenaan pada jam 11.30 malam. Jom kita saksikan
rakaman dashcam tersebut. So kita dah tengok dashcam yang dipaparkan. Jadi sejauh mana kesahihan setiap jalan ni, keseramannya, saya pun tak dapat nak pastikan. Jadi orang yang mengalaminya saja yang tahu, yang dapat mengesahkan kejadian yang berlaku lah. So sebelum mengakhiri kisah pada malam ini, saya nak mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada semua sahabat-sahabat channel Lang Putih 88, dan semoga perjalanan anda dipermudahkan dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga jutaan terima kasih kepada rakan-rakan yang dah menekan butang subscribe, like, share dan komen. So itu saja untuk malam ni. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.